Tak tahu kerja iblis menggoncangkan kehidupan. Dengan apa? Dengan perempuan lah. Perempuan tu bukan perempuan luar yang kita tak kenal tu. Itu kita tahu halal haramnya, teringat juga. Ni perempuan yang halal tapi akhirnya jadi haram. Yang halal, perempuan yang halal, yang Allah dah halalkan, tapi kita melakukan perkara yang haram. Tidak didik dia, tidak tegur dia. Halal dah tu. Tapi membiarkan syirik, membiarkan keakuan di dalam itu. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada suami. Suami buat apa? Oh, ini perbincangan ni realiti. Cerita tahun baru kekuatan ni perkara-perkara yang melemahkan hati. Apabila perbincangan-perbincangan tidak didasari dengan kebenaran, dengan ilmu yang benar. Iblis kerja buat ni lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Sajadah ayat 9, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh, menyempurnakan kejadian dan meniupkan roh dalam jasad manusia ini yang berasalnya mati, bersifat tiada. Di ayat ini Allah nyatakan Allah memberikan, menjadikan sam'a wal absar, sama' wal basar, mendengar dan melihat. Kemudian afidah, merasai, punyai akal fikiran dan punyai perasaan. Namun di ujung ayat itu Allah tutup dengan qalilan ma tashkurun, sedikit sangat hamba-Ku yang bersyukur. Apa kaitan syukur ini dengan mesej yang nak disampaikan? Sedikit. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, dan kalimah syukur ini satu kenyataan, satu kebenaran, satu perkara yang mesti kita kena terima kenyataan bahawa
golongan yang bersyukur ini, kata Allah, sedikit. Qalil, sedikit. Maka lawan kepada sedikit, kasir, banyak. Dia tak ada terpecah kepada 3 bahagian, tidak. Dia terpecah hanya kepada 2 bahagian. Qalil lawannya kasir, banyak. Yang banyak itu pula ada gandingan pula. Syukur ini kalau dilihat ada gandingan. Dan surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur ini gandingan dia, lawan kepada syukur itu adalah kufur. Bermaksud kalau kita nisbahkan syukur itu qalil, sedikit, maka lawan kepada sedikit itu banyak. Kebanyak itu jatuh kepada kufur. Tapi bukan bermakna faqat kafar. Bukan bermaksud kufurlah kamu, bukan mengkufurkan orang. Tetapi keadaan kufur itu terlampau banyak sehingga boleh menyebabkan mudahnya untuk tergelincir di dalam kekufuran walaupun kita sedang melakukan amalan. Bukan ketaatan, amalan. Sebab dah sebut tentang amalan perbuatan, iblis melakukan amalan perbuatan tetapi jauh sekali untuk melakukan ketaatan. Apa bezanya ketaatan dan amalan perbuatan? Ada yang perbincangan yang menyatakan amalan yang tidak bersamanya hudur hati. Yang ini perbincangan yang rumit, jemaah sekalian. Bagaimana nak memastikan amalan yang kita lakukan bersamanya dengan hudur hati? Ibadat boleh berubah jadi adat. Ini perbezaan ketaatan dengan sekadar amalan, yang mana ketaatan itu akan memastikan amalan yang dilakukan itu dengan kerelaan, kesedaran, kefahaman, penghayatan, ataupun dahil dengan sifat ubudiyah, kehambaan. Melakukan ketaatan itu, perbuatan itu dengan kesadarannya. Hanya dapat lapar dan dahaga puasa tu satu hari, jemaah sekalian, satu hari berpuasa, punya susah nak jaga martabat niat. Niat ni pahala-pahala, perkara-perkara yang boleh mengganggu pahala. Dalam bab amalannya sah, tapi dari sudut penerimaannya tiada. Allah. Ini boleh berlaku pada kehidupan kita. Ni saya nak kait kat sini sebenarnya, kehidupan yang panjang. Kita pengajian kita umum, walaupun umum, perbahasannya khusus pada kehidupan. Di sini saya nak tekankan, peluang ini saya nak tekankan tentang bagaimana pembahagian perbahasan. Kalau perbahasan khususan pengajian agama, yang ini terpecah pada 3 pecahan. Yang ini tentang iman, itu akidah. Dikhususkan lagi usuluddin. Dipecahkan lagi perbincangan tauhid. Pecahkan lagi kitab-kitabnya. Ini akan ada perbincangan yang khas, merujuk kepada perkara-perkara yang dibincangkan para ulama muktabar. Dan ada qawaid, ada kaedah perbincangan. Apabila berkaitan dengan ibadah, itu pasti ada kaedah. Terus iman, Islam. Jadi kita rujuk pada hadis yang panjang daripada bagaimana Nabi SAW ditemui oleh Jibril AS. Iman, Islam. Perbincangan khas Islam itu merujuk pada perbahasan fikih, perbahasan tentang manhaj, perbahasan tentang pelaksanaan ibadah. Maka sama perbahasannya merujuk pada bagaimana ulama mensyarahkan secara terperinci setiap ibadah yang dilakukan mesti ada kaedahnya, sistemnya, itu bahasa moden lah, uslubnya, kawaid, metodologi. Dia tak boleh kamu solat ni ikut mana ni, saya ikut rajin lah. Tak boleh ikut rajin. Ikut mana ni? Ikut suka, tak boleh. Saya ikut imam nampak, imam takbir saya takbir, imam rukuk saya rukuk. Betul lah mengikut imam tu syarat jemaah, tapi solat tu ikut siapa? Sistem mana? Mazhab Syafi'i. Okey. Kalau tidak dia tak klik solat gitu lah. Maka bimbang solat dia tanpa ilmu.
Bila amalan tanpa ilmu, bimbang-bimbang tertolak. Berbuat itu pun antara sebab satu amalan tidak dikira pahalanya. Rupanya buat tak faham. Tapi nak belajar-belajar tak apa, ikut mula-mula. Dipanggil perbahasan taklid. Semata-mata dia ikut tengok, ini kod, mula nanti kan kod-kod tu. Bila kod-kod tu dia tengok, ni lain pula. Ni lain pula. Mula pening. Tapi ada perbahasan khas di Islam. Pecahan dia panjang, boleh berpecah lagi perbahasan satu-satu. Seterusnya ihsan, yang juga dalam perbahasan akhlak, tasawuf, perkembangannya tentang perbahasan tentang hati, tazkiyatun nafs, Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah. Ini pecahan detail. Ada setengah orang dia panik bila tak sebut perkara ni. Ni bukan, ni cerita apa? Dia tak sebut tiga tu, maka dia ada segelintir lah, tak semua lah. Dia jadi panik. Sebab dia cuba menghaskan perbincangan. Kalau dah sebut ayat Al-Quran atau perbincangan agama itu, dia pecah pada tiga bahagian saja. Dia lupa ada satu lagi perbincangan besar yang dinamakan umum tetapi khas juga. Apa dia jemaah sekalian? Perbincangan kehidupan. Kehidupan ni tak ada dipecahkan pada kehidupan. Kalau pecah pada akidah balik, akhlak ada, dia akan pergi pada perbincangan agama tadi. Ini perbincangan yang di Jabatan Pendidikan Agama, Fakulti Pengajian. Tapi kalau bincang pada kehidupan, ini kita akan lihat. Sebab tu contoh dalam dua aliran, saya explain, saya jelaskan supaya nampak gambaran dia. Ada aliran sekolah, aliran agama. Contoh saya sini dekat Samtas, Tengku Ampuan Jemaah atau sekolah Jais yang lama, tua dah. Datuk Mufti kita pun antara super duper senior saya lah. Cuma Tok, saya junior sangat ni, Tok super duper dunia. Hantar tahun bila tu? Ramanya produk-produk Samtas. Dalam tahun 1998, Jais telah membuat satu pendekatan untuk integratekan aliran bersepadu agama dan sains. Inilah yang sekarang tengah tumbuh macam cendawan diintegrasi dan menjadi kesepaduan dan pendidikan. Mesti kena menguasai, ataupun ambil tahfiz, ada SPM ada. Tapi yang ini dia upgrade sains, dan Jais yang antara yang awal buat sistem awal yang menggabungkan, dan saya first batch itu. Ambil tauhid, fiqh, nahwu, sarah, tafsir, hadis, 4 senawi. Kemudian ambil fizik, kimia, admat, ekam. Pilih. Allah, tercabut urat tak ada tercabutnya. Sebenarnya ilmu ni asal tanggungjawab, ada kesungguhan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan beratkan, yang berat tu kita je berat, malas lah. Malas tu yang berat tu. Datang rajin okey, datang mujar kesungguhan, dia akan jadi ringan lah. Tapi dia malas nak bertarung dengan nafsu seronok, nafsu main lebih banyak daripada nafsu belajar. Bernafsu belajar tu tak ada, bernafsu main tu ada. Menang nafsu main, kalah lah. Bagi satu subjek pun tak boleh. Malas 30 minit, 1 jam pun tak mau, 20 minit pun tak mau. Ini perbahasan panjang. Maka tertubuhnya Sambestari. Anda kalau tengok di USJ, Sambestari itu sains tulen, sains fizik. Bunyi dah. Sana belajar biologi, sini sains fizik, digabungkan. Maka bila ada aliran begini, bayangkan pelajar yang masuk tahfiz pun peringkat kata 1, katalah umur 12 tahun 18 ambil tahfiz, kemudian meneruskan pengajian dalam bidang akademik yang umum. Baik, yang ini yang perlu diperhatikan. Bila dia pergi pada pengajian umum, wallahi jemaah sekalian, kalau lah mereka ini tidak ada pengisian, ataupun yang macam ada satu golongan yang panik tadi, hilang semua ayat Quran dan hadis tu hilang. Tak ada dah sebut dah. Sebab nak bahaskan apa? Sebab perbincangan ni semuanya umum. Mana ada khas daripada ayat Quran, daripada ini. Kalau itu perbincangan, tadabbur Quran, tafsir Quran, mustalahul hadis, syarah Quran, syarah hadis. Yang ini pengajian ni dah lain. Tentang momentum, tentang prinsip Bernoulli, tentang ini. Nak bagi tahu, ini pentingnya kecerdikan, ini pentingnya kesepaduan. Penting, baguslah bila ada seorang yang punya nilai agama, mendalami
tak mendalami pun, mengambil ilmu dunia kemudian mendalaminya dengan agama. Agama ni baru kita dalamkan dia. Dan Nabi SAW arkitek. Apa paniknya? Nabi yang buat Masjid Quba, punya kita ni memisahkan dunia dan akhirat ni. Sampai lupa Nabi pun arkitek. Nabi arkitek ya Ustaz. Kenapa? Arkitek ni hanya golongan tertentu ke? Malah kalau dapat agama, dapat arkitek tu macam baru sempurna hidup dia. Allah Allah kata. Bila tak dapat sains tu rasa macam Allah boleh Ustaz, agama pun okey lah. Saya bercakap buat saya melalui boleh lah. Dapat ni sains ni, dia budak cerdik kan, semua ke sains. Dia dapat first option sains dululah, cerdik. Agama tak cerdik. Padahal yang mencerdikkan manusia agama. Agamalah yang mencerdikkan manusia, boleh memikirkan. Kalau ikutkan semua formula-formula kita kaji tentang ulama-ulama terdahulu, semua daripada yang mahir agama. Dan memang perbahasan tu tak ada pun cerita tentang ayat Quran. Orang yang tak ada agama dia panik lah. Nak cerita ni tak ada ayat Quran mana? Sebab dia tak faham. Dia duduk terkongkong dalam 3 elemen ini. Dia ingat keluar sini ada tak cerita agama dah. Maka perbincangan kita tak ada value, tak ada nilai. Sebab tu pentingnya memahami kedua-duanya, lalu menguasainya dengan agama. Dan bab kata Datuk Syukri Mufti Kelantan, ini antara kaedah kita melihat dan kita nak memahami pengajian umum. Ini nak bahas pengajian umum ni. Dengan tajuk kita kekuatan kolbu menghadapi tahun baru ni. Pada masa sama kita syarahkanlah sambil lalu. Kata Datuk Syukri Mufti Kelantan yang pernah saya jumpa beberapa ketika dahulu, awal-awal penumbuhan perbahasan tajuk umum ni, tajuk dia ada pengajian dia hakikat kehidupan. Saya kaji kehidupan tuan. Al-mu'minun kalbunya. Hidup ni, apa kaedah hidup ni? Islam kan pecah 3 pula. Sebut Islam ni 3, kalau kehidupan. Manusia mula ada kait ni penjaga agama. Di situ datang kajian. Saya kaji. Dan kehidupan perlukan kajian. Dan kaji mestilah berdasarkan agama. Walaupun tak nampak keluar ayatnya, hadisnya, tapi memang daripada agama lah sumbernya. Iaitu agama ni membawa apa? Keyakinan yang benar. Itulah dia. Itulah agama. Bila sebut agama, inna dina indallahil Islam. Kata Datuk Syukri Mufti Kelantan, dia kata apa? Syekh, traffic light Islam tak? Punyalah kita hari ni lupa Islam, tengok traffic light pun tak boleh nak ingat Islam. Oh ini tak ada nilai ni, tak ada Quran hadis pun kat sini. Sudah ni. Kamu yang tak faham Quran dan hadis, kemudian kamu tengok traffic light, kamu kata bukan Islam. Kajilah. Itulah kajilah. Islam ni bukan kena tanpa traffic light Islam. Ni Islam. Ini ayat Quran ni tepi ni. Apa hukum pakai traffic light ni? Ayat Quran ni. Baru boleh kata traffic light Islam. Kalau tidak sama macam barat ni. Ya Rab. Saya cakap ni sambil-sambil ni, ada orang inbox saya, itu je sambil-sambil. Tak dengar pengajian dari awal, tiba-tiba kau boleh kaitkan Quran dan hadis. Kalau tidak, nilai sama macam motivator biasa. Hai. Kamu ikut tidak? Tahu tak perbahasan tentang soft? Saya kata soft kan? Uslub perbahasan tentang kehidupan. Kita kadang-kadang memang kita guna bahasa-bahasa yang mudah nak dipaham. Sebab perbahasan kehidupan begitu. Pengajiannya umum, tapi tajuknya khusus. Memang bermula kajian kehidupan mesti dengan Al-Quran. Barang siapa, guru saya cakap, barang siapa kaji kehidupan tanpa Al-Quran, kehidupannya batil. Apa dalil lah ni, keluar dalil. Kalau dengar bagus. Apa dalil yang mengatakan kena kaji kehidupan berdasarkan Al-Quran? Tu Iqra. Cukup. Khalas. Iqra bismi Rabb. Habis. Allah suruh kaji kehidupan allazi khalaqa dengan nama Allah. Ya salam, traffic light tu, ya salam, ya Allah sejahtera, dengan nama Allah terbina traffic light tu. Takkan nak keluar hadis Al-Quran dalil ke berbubuh kat situ. Punya lemahnya manusia nak. Kita bukan kulu kili buat Quran hadis. Lain lah kalau Allah beri computerized transfer senanglah kita. Tapi yang asas yang kita nak tengok dalam kehidupan ini, agama juga Islam, Al-Quran, hadis itu membawa kepada ingat Allah.
illa liya'budun. Itu yang utama, ingat Allah. Yang mana melihat segalanya. Kata guru saya, alhamdulillah, ketika saya sambung pergi architecture jemaah sekalian, memandangkan kita ni Allah takdirkan dalam bidang agama, sekolah agama, dan berkat doa mak ayah yang utama, khidmat. Saya dulu dengan Masjid Negeri Shah Alam 13 tahun ayah mengajar sana. Imam besar Masjid Negeri Ustaz Muhyi, saya membesar di sana. Tengok anak-anak tadi datang, Allah seronok tengok. Saya antaranya ayah saya herit saya. Tapi ayah mengajar, saya main lift kat atas. Antara yang nakal. Jadi kalau mana nakal tu saya tak berapa nak tegur sangat lah, sebab caku je tu. Tapi kita jangan kacau semayang dengan ni itu. Tapi tengah ni dia main kat luar, lentak lah dia. Sebab tu saya lah tu. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah SWT. Maka kalau kita lihat di situ, melihat Allah, guru saya W.M. Raja Azman memang sebuah architecture, tapi sufi architecture. Kata beliau sebelum saya habis ngaji, kata beliau satu, tuan-tuan, yang mungkin kalau dalam pengajian agama kita akan ada bahas dalam bab tauhid, mungkin sambil lalu saya diberi satu tugas spesifik. Dia kata apa? Farid katanya, tengok bangunan sampai nampak pencipta. Kalau saya cakap macam ni, tengok bangunan sampai nampak pencipta, lepas tu saya diam, tak kaitkan Quran, ini mana bercakap ni? Mula dia pening ni. Sebab orang-orang baru tak tahulah. Sebab tu Islam ni kafah. Tugas kita banyak, bukan kata duduk tengok. Tugas kita besar, kena menterjemahkan seluruh apa yang ada ni menjadi asbab tasbih kepada Allah. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Nak memastikan seluruh kejadian ini adalah asbab untuk mentakdis, yakni mensucikan, yakni membesarkan Allah. Tengok traffic light, ingat Allah. Tengok bangunan, ingat Allah. Tengok duit, ingat Allah. Ini bukan bahasa-bahasa mulut, ingat Allah, Syekh, ingat Allah, ingat Allah. Sebut Allah, ingat duit. Sebut Allah, ingat duit. Sebut rezeki, ingat duit. Salah. Ni cerita bab kekuatan kolbu lah ni. Sebut rezeki, ingat duit. Sebut sayang, ingat isteri. Ingat suami. Patutnya sebut suami, ingat sayang. Sebut duit, ingat rezeki. Kan terbalik dah tu. Tak jumpa saat pengajian ni. Mengajilah. Kita ni mengkaji. Islam memahami. Jangan kita duduk kali semalam saya syarat kita ni khadam ilmu lah, membaca kitab, bacakan saja saya. Saya tak pandai nak explain detail-detail, saya bacakan je. Berkat tengok tutup guru explain, kita copy paste lah. Syama'il Muhammadiyah kita tengok. Dalam bab syair Nabi SAW, maja'a fi Rasulullah SAW fi syair. Nabi pun syair. Guna ambil tapi syair yang ada makna yang bagus di zaman jahiliah yang dulu, tapi maknanya dekatan bila dikaji. Saya kata tengok, kadang-kadang kita ni nak mendengar daripada Quran ada, betul lah, tapi nak menterjemahkannya jauh sekali dalam kehidupan. Baik kita sebut perkataan, tapi sebenarnya terjemahan daripada Quran. Sebab tu Nabi tu khuluqul Quran. Al-Quran bergerak. Dan ayat-ayat Quran, wa min ayati ana khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tuan-tuan boleh rujuk surah Ar-Rum ayat 20 hingga 24. Allah nyatakan ayat-ayat ni tuan-tuan tidak semestinya bil huruf. Kalau huruf itu ya masaf Al-Quran. Tapi kalau pokok tu bukan ayat Quran. Sudah pokok pula Ustaz. Nah, tiang ni bukan. Betapa terhijabnya manusia. Ini nak masuk tahun baru, dah masuk pun. Memisahkan tanpa sedar pemikiran yang terpisah disebabkan oleh sistem yang nak sebut dijajahkan, lebih kurang lah macam tu lah. Dijajah tapi kita tidak upgrade-nya. Kita pula terikut-ikut. Terpisah lah. Agama-agama je. Perbincangan agama, agama. Masuk masjid pun agama. Keluar masjid dah buka serban. Okey, ini di perbincangan umum. Perbincangan umum tu apa? Umum ni bermaksud kita berbincang kehidupan tapi tetap khusus, tetap khas.
Yang dimaksud umat tu kehidupan. Yang inilah yang musuh Islam, musuh Allah iblis nak menghancurkan agama. Agama tak boleh sebab agama ni dijaga oleh Allah. Agama takkan hancur jemaah sekalian. Yang hancur penganutnya. Allah ganapkan, ganti yang lain. Nak hancurkan umat adalah dengan hancurkan kehidupan dia. Tengok iblis. Apa kerja iblis yang paling besar? Kita ingat iblis ni ganggu solat. Dah, ini prebet. Iblis tak kacau ganggu Quran. Tak. Ini semua dia hantar prebet dia. Yang ganggu, yang efek kehidupan apa jemaah sekalian? Dia ganggu rumah tangga sampai bercerai. Itu kerja iblis. Iblis, dia dengar setiap pagi, dia buat meeting kat atas laut setiap hari. Dia panggil semua tentera dia. Explain apa kau dah buat. Saya gitu begini, kaza wa kaza, cerita aku dah buat, orang malas orang nak buat ni. Iblis dengar gitu. Datang satu hari, aku dah buatkan satu keluarga ini, pasangan ini. Sampai aku menyebabkan dia bercerai-berai. Dia cerai-berai ni, satu kita tengok yang first marriage, yang second marriage ni kena kaji. Sebab ada yang bercerai-berai ni, tengok perkahwinan kedua. Lepas tu mahkamah kata perkahwinan ke apa ni? Tak belajar pada perkahwinan pertama ke? Ada first marriage. Yang ni kita cerita first marriage, yang tak ada ilmu, tengok kes. Ya Rab, ulama tumbuh macam cendawan, cerai pun tumbuh macam cendawan. Sama naik iblis macam ni. Tak tahu kerja iblis menggoncangkan kehidupan. Dengan apa? Dengan perempuan. Perempuan tu bukan perempuan luar yang kita tak kenal tu. Itu kita tahu halal haramnya, teringat juga. Ni perempuan yang halal tapi akhirnya jadi haram. Yang halal, perempuan yang halal, yang Allah dah halalkan, tapi kita melakukan perkara yang haram. Tidak didik dia, tidak tegur dia. Halal dah tu. Tapi membiarkan syirik, membiarkan keakuan di dalam itu. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada suami. Suami buat apa? Ini perbincangan ni realiti. Cerita tahun baru kekuatan ni perkara-perkara yang melemahkan hati. Apabila perbincangan-perbincangan yang tidak didasari dengan kebenaran, dengan ilmu yang benar. Iblis kerja buat ni lah. Dia datang satu tu dia buat bercerai. Ni'ma anta. Ini macam ni bagus. Kamu sini. Iblis turun daripada singgasana. Dia tarik, dia panggil yang setan tu. Jin lah. Kana minal jin. Jin yang mengikut iblis ni jin. Kana minal jin. Syaitan tu adalah organisasi. Organisasi kumpulan yang ingkar kepada Allah. Minal jinnati wan nas. Manusia pun ada yang golongan syaitan. Mana-mana yang ikut ideologi iblis. Apa ideologi iblis? Yang pertama, aba wastakbar. Enggan dan sombong. Aba enggan, sombong meremehkan orang. Dia dah lah tak nak, lepas tu remehkan. Kamu ngaji mana? Kamu siapa? Tak nak dengar, sudahlah. Jangan nak remehkan orang. Itu dia. Meremehkan dia tu. Abang buat apa? Dia remehkan suami, dia remeh isteri pula. Kamu tak apa tahu, duduk rumah je. Remehkan isteri, itu perangai. Abah wastakbar. Sebab Nabi kata sombong ni meremehkan orang, menolak kebenaran. Itu ideologi iblis. Dan ideologi dia adalah tidak memaafkan. Kerja dia nak menyebarkan pemusuhan. Yang ikut begini, kumpulan syaitan. Ikut ideologi, bukan orang tu kita terus nakalkan dia ni syaitan. Kita boleh ruqyahkan dia, azankan kat telinga dia, sedar sekejap lagi. Allah Akbar, minta maaf ya Allah. Biasalah tu manusia, kadang-kadang terlupa, terleka. Manusia kan nasia, lupa dan leka. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, maka iblis ini kerja dia malah nak menjadi tukang sihir yang hebat. Ada setengah tu cerita kat saya, dia kena ada list, kena kurang-kurang kena 10 rumah tangga yang dihancurkan. Dan kalau sihir dalam Al-Quran, sihir rumah tangga, apa maksud sihir rumah tangga? Sebab padanya ada tentang perbahasan akidah. Akidah tu yang besar tu. Ini yang menggodam kehidupan ni. Minta maaf cerita, sebab ini realiti jemaah sekalian, hati-hati. Bila yang ketika halal nak dijadikan haram, bila dah haram nak jadikan halal, dah berpisah ni, best friend forever. Dah berpisah, best friend forever. Tengok iblis, licik tak licik dia. Alasan anak-anak. Ya Rab, kau macam tu janganlah bercerai sebab anak-anak. Oh, ni takdir. Takdir yang boleh berfikir, belum ditentukan mutlak pun.
Boleh berfikir macam bawa kereta nampak tiang. Aku nak langgarlah tiang ni. Langgarlah. Takdir katanya. Itu kan takdir. Itu nak kena panggil masuk hospital bahagia. Nak tengok cek akal dia betul tak betul. Kamu nampak tak tiang depan ni? Kemungkinan kamu hilang kewarasan ke kamu. Macam tu. Bila Allah dah bagikan rumah tangga, kemudian tidak bawa kepada kebaikan, bawa ibarat langgar tiang. Itu atas sebab kesilapan sendiri. Sihir-sihir itu kelemahan hati. Bila kelemahan hati terkenalah sihir. Sebab sihir ini mengganggu was-was itu. Was-was itu hanya diselesaikan dengan keyakinan. Mana-mana yang ada punya keyakinan, insya-Allah walaupun terkena tapi tidak memudaratkan, tidak sampai porak-poranda lah. Kenalah juga. Sebab kita ni manusia yang lemah, kana dha'ifa. Tetapi tidaklah sampai hancur cerai berai, rosak rumah, habis semua kehidupan. Sampai nak solat pun Allah, dia tak boleh. Sampai satu, keduanya terhalang dia nak ibadat macam nak tuan-tuan yang datang pagi solat waktu. Ni bukan senang ni, ni bukan kerja senang. Ni memerlukan kekuatan kolbu, yang perlukan keyakinan nak datang awal waktu, bukan kerja mudah. Kerana ada benda yang di luar sana yang melambat-lambatkan kita. Bukan lambat sebab masyakkah syar'iyah punya pun, tapi lambat sebab apa? Gangguan lah. Apatah lagi kalau yang punya gangguan-gangguan yang tadi, sihir lah apa lagi lah. Sebab tu jarang kalau kita jumpa jemaah sekalian, boleh tuan-tuan boleh buat kajian. Kalau yang jenis jaga awal waktu ni, sukarlah untuk sistem defend dia runtuh. Nabi itu kena, nak bagi tahu Nabi itu manusia juga, tapi dirawat oleh malaikat. Hebatlah. Kita jenuh cari perawat. Manalah perawat yang boleh ni. Allah dah puas dah ustaz, saya cuba dah. Lepas tu saya tanya balik, awal waktu jaga tak? Itikaf jaga tak? Itulah ustaz, saya cubalah. Baru nak cuba. Okeylah, silakan cuba saja. Itu je. Tuan yang jaga sistem defense ni kuat, insya-Allah. Keluar lagi memang ini amalan yang paling dicintai Allah. Datang masjid ni amalan orang beriman. Iman ni keyakinan. Contoh asar dan maghrib. Asar, maghrib. Asar tu tentang rugi. Wal asr innal insana fi khusr illa allazina amanu, kecuali orang beriman. Demi masa. Masa apa? Asar. Lepas asar maghrib. Maghrib kalau tak nak rugi, kalau tak nak kita ni orang yang rugi, yang dikatakan oleh asal, jadi orang beriman. Orang beriman maghrib dekat mana? Sibuk macam mana pun, maghrib dekat mana? Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Kalau kita sibuk dekat tempat mana tu, tempat itulah cari masjid. Apa masalahnya? Bukannya masjid tu mesti dekat rumah. Sibuk tak jam, tak nak balik, tak sempat balik rumah. Siapa suruh balik rumah? Orang suruh pergi masjid. Balik rumah kemudian. Buat satu set persalinan macam set gopher belakang bonet tu, set masjid. Ni jubah ada apa semua. Habis ni zap berubah wajah tu. Ni masjid pun ada tempat shower elok, kena masjid yang bagus, semua siap. Setiap bulan ada transit bilik lagi siap. Tukar. Persalinan. Keluar elok. Itu sebenarnya. Orang beriman itu dah ada tanda dah. Ini kita membincangkan semua ni adalah pengayat umum tentang kekuatan hati. Jadi maknanya dalam perbahasan, walaupun kita membincangkan umum, tapi khusus adalah kehidupan. Dan bila sebut kehidupan, mestilah membincangkan, tidak boleh lari daripada 4 sifat wajib bagi Nabi SAW. Tidak boleh tidak lari daripada 4 sifat ini. Kerana kehidupan itu adalah Nabi SAW. Tak ada kehidupan kita. Aku ni tak ada. Yang ada Allah wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab ada perbahasan tentang fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka mengikut perjalanan tarik nubuwah itu mengikut pada akhlakul karimah yang dimulakan dengan sifat yang pertama, itu mesti ada pada kehidupan kita. Walaupun kita takkan boleh menyerupai, memang jauh sekali lah, Nabi maksum. Tetapi kewajipan kita mengikut Nabi SAW itu dituntut di dalam Al-Quran. Nak ikut bagaimana? Ikut sifat yang utama, siddiq, jujur. Maka selagi mana kita jujur dalam kehidupan atau mencari kebenaran. Dalam satu hadis Nabi SAW, ini terasnya. Saya buka pengajian ni, kita kena nampak. Sebab teras.
Sebelum ini memang kita akan bincang umum lah. Umum ni saya tak kaitkan. Bukan tak nak kaitkan, kita nak santaikan, ringankan. Sebab kehidupan ni berat. Dengan masalah dia lagi. Dengan memang berat. Orang tengah ada macam-macam isu, persoalan kehidupan. Maka saya suka leraikan dia dengan perkataan-perkataan. Dan perkataan ini pun, ini pun satu. Perkataan ni datang semua dari Allah, melainkan yang buruk itu datang dari nafsu sendiri. Fa'alamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan. Dan perkataan yang jelas pada Allah, dalil mana? Surah Baqarah ayat 31. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Allah mengajarkan Nabi Adam AS nama-nama benda. Yang ini Iblis marah. Ini perbincangan buat Iblis lah. Dia marah, asal aku tak dapat ilmu tu. Nama ni nama. Dan nama yang paling utama kata ulama, itulah nama Allah. Dan dijawab pada dalil yang pertama turun, wahyu yang pertama itulah pada Nabi Muhammad SAW. Ayat yang pertama turun pada Nabi Adam AS, itu ayat yang pertama turun, walaupun tidak ada kitab pada Nabi Adam AS, itu ayat yang pertama pada manusia. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, nama, isim, bukan fi'il. Nama apa? Contoh, siapa cipta nama air yang dia boleh dipanggil air ni? Syabas Inspektor Sahab, pembangunan dekat kita jumpa. Tan Sri nak tanyalah, Tan Sri cuba jujur dengan saya. Apa hal ni? Macam sebenarnya air ni mana Tan Sri dapat nama air tu? Sebab kalau tak ada nama air ni, macam mana nak bil air? Air nama tak ada. Ni bil apa ni? Alah yang tu dah. Yang tu apa? Yang mengalir tu. Apa dia? Itu pun nama juga tu. Setiap sebutan kalam. Sebab tu berkata-kata tu bukan sifat kita. Kita pekak bisu buta. Saya hairan bin ajaib bila orang kata bila bercakap tak kait dengan Allah. Yelah, kita maafkanlah dia. Saya sampai-sampai nak menjawab. Kalam ini bukan datang dari kita semata-mata. Memang kita disifat bisu. Nak bercakap macam mana kalau tidak ada sumber dan hidayahnya daripada Allah SWT. Tinggal kita pula yang gagal mengatur ayat, pergi kepada ayat yang yang fasad, yang rosak. Itu dosa kita. Allah tanggung. Allah tanya balik, aku dah bagi kau bercakap, kenapa kau cakap yang buruk? Yang buruk itu untuk membezakan yang baik. Itu saja. Bukan suruh cakap juga yang buruk. Aku juga yang jadikan untuk kamu membezakan. Bukan suruh menggunakan pula. Bezakan, oh ni kata yang baik. Setiap perkataan yang baik. Contoh air. Air ni tak ada siapa boleh claim dia cipta nama air. Tak ada, jemaah sekalian. Meja, kerusi, itu saja dah boleh ingat Allah dah. Ya Rab. Mana ada orang boleh kuasai nama semua. Dan dikhususkan pada Nabi Muhammad SAW sebab khatamul anbiya, penutup bagi sekalian Nabi. Allah terus buka mulai Jibril AS, Iqra bismi Rabb, baca dengan nama aku. Nama apa? Itu nama para ulama katakan tidak boleh ada nama makhluk sebelum nama Khalik. Itulah huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Bermula tanpa ada permulaan, berakhir tanpa ada pengakhiran. Pengakhiran yang tanpa ada titik noktah. Maka bermula semua nama. Kalau kata air ni siapa? Maka daripada Allah. Habis itu. Itu dalilnya gitu jemaah sekalian. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada pagi yang penuh barakah ni, bila sebut tentang perbincangan baru, tahun baru yang umum, berbalik kepada nak memegang balik perbahasannya adalah hati. Hati ni akan jadi pembincang khusus balik jemaah sekalian. Kekuatan hati. Nak cerita hati ni bukan cerita tentang kita kena happy-happy, santai-santai, kita kena relax-relax, bagi hati tu tenang-tenang. Dah. Hati kena berbalik pada yang benar, al-haqq. Yang benar kena balik kepada Nabi SAW. Sifat wajib bagi Nabi SAW 4, itu perlu dikuasai, perlu dihayati satu persatu. Dan saya tutup dengan satu hadis Nabi SAW yang mengatakan kena benar. Alaikum bis-siddiq.
alaikum bisidik fa inna sidik yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajul yasduqu wa yataharraku as-sidq hatta yuktaba indallahi sidqa. Hendaklah kalian bersikap benar dan jujur. Ini rujuk pada mana? Kehidupan lah. Hendaklah kehidupan kamu benar. Benar itu apa? Membawa kepada Allah. Mencari kebenaran itu satu tuntutan. Selagi mana kita niat kebenaran, maka dia akan membawa kepada kebaikan. Kerana kebenaran itu akan menghantar pada kebaikan. Fa inna sidik yahdi ilal bir. Barulah bercerita buat kebaikan. Kalau mula cerita baik tanpa benar, maka dia bukan buat kebaikan. Dia buat baik atau perasaan baik. Sebab dia tak ada dapat kebenaran. Ni pun kupasan panjang lebar juga bab ni. Dan kebaikan tu barulah yahdi ila jannah. Dengan kebaikan itulah bawa kita ke syurga, bukan dengan diri kita. Kebaikan ibarat kenderaan, kita naik kenderaan tu terus ke syurga. Kebaikan betul lah kita tak baik, terjatuh balik, kedemap jatuh. Panjatlah balik atas kebaikan tu, duduk balik atas tu, pergi. Wa innal bir yahdi ila jannah. Dan barang siapa yang mencari benar, ni kata Nabi, wa ma yazalu rajul, maka baginya pahalanya tertulis dia ni dalam golongan orang yang benar. Masya-Allah. Benar ni tuan-tuan, termasuk 4 golongan. Ya Allah, nak sebut ni memang tak layak lah. Tapi di akhir zaman ni banyak yang batil. Maka sekiranya kita berusaha cari yang benar, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang dimasukkan syurga tanpa hisap. Solihin tu insya-Allah ni siddiqin, syuhada, nabiin siddiqin, nabiin siddiqin, syuhada wasalihin. Dan akhir zaman ni ada peluang umat Nabi SAW berada dalam golongan siddiqin, walaupun susah, sebab zaman ni zaman yang susah. Tahun-tahun ke depan ni tuan-tuan, tahun yang susah sebab banyak alat yang melupakan Allah. Tu je lah perbahasannya. Banyak macam tadi, sebut duit, sebut rezeki, ingat duit. Alat-alat tu banyak. Sebab patutnya kita kena terjemahkan ingat Allah SWT dengan sifat dan namanya. Baik, itu saja perbahasan yang boleh dibincangkan pada sisi akan datang, insya-Allah. Jika ada kesempatan lain, cukup kita memahaminya bahawa hidup ini perlukan kepada kajian dan mesti dilibatkan, mesti dikaitkan dengan perbincangan ingat kepada Allah SWT dengan uslub tadi, soft tadi, insya-Allah. Itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya kekurangan, terkasar kata itu kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan itu pada pagi yang penuh barakah ni. Moga-moga Allah Ta'ala pilih kita semua yang hadir pada pagi ini yang mudah, insya-Allah, dengan rahmat dan kasih sayangnya, dengan barakah baginda Nabi SAW, memilih kita semuanya untuk dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab.